يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, akan tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang yang kafir akan mendapat azab yang pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama dalam My Quran Time, baca, faham dan amal. Alhamdulillah, apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sentiasa ceria. Alhamdulillah. Mungkin penonton-penonton tertanya-tanya, di manakah Ustaz Fazrul ya? Alhamdulillah, Ustaz Fazrul masih bersama dengan kita. Cuma kita berikan dia tarik nafas dahulu. Apa khabar Ustaz Fazrul? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz ya? Sihat Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Oh, ingat kan Ustaz nak sambung lagi kan saya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan sekalian? Sihat Ustaz ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Kita ingin baca, kita ingin faham. Moga-moga kita makin dimudahkan urusan mengamalkan. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa. Maha suci-Mu ya Allah, tidak adalah ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, Engkau yang Maha bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Dan satu lagi doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada saya, kepada kami pada hari ini. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita meneruskan ya perkongsian kita. Kita ingin berbincang apakah yang terkandung pada halaman yang ke-16 daripada surah kedua, surah Al-Baqarah Ustaz ya, bercerita tentang lembu betina. Ya, kita dah pun melihat kepada kisahnya yang menjadi sebab, salah satu sebab nama Al-Baqarah itu diambil dalam peristiwa penyembelihan seekor lembu betina ya, untuk menentukan siapakah pembunuh ya, pembunuh bagi satu peristiwa. Tapi yang lebih penting sebenarnya nak cerita tentang jangan sembunyi-sembunyikan kebenaran. Dan pada hari ini mari sama-sama kita teruskan, mulakan dengan Ummul Quran bersama Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah untuk kita selalu ingat. Dan kalau kita melihat kepada halaman sebelum ini Ustaz ya, ada kaitan dengan Al-Fatihah. Mungkin bagi tuan-tuan yang berada di rumah, bila kita baca Fatihah ini bukan sekadar kita baca ya, kita nak dapat pahala bacaan tersebut ya, pahala ibadah, dan juga yang keduanya kita nak lihat ya, apakah lagi yang ada dalam Al-Fatihah. Kita ambil sedikit demi sedikit
segmen Al-Fatihah ini untuk kita sama-sama pasakkan, kita kuatkan kefahaman. Dan salah satu poin kita minta daripada surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, maksudnya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan bila kita minta ini, Allah berikan kita hidayah daripada Al-Quran. Dan apa yang berlaku kepada Bani Israel pada ayat 101 pada halaman sebelahnya, halaman 15 yang kita dah bincang, istilah nabadha, ya, iaitu bila orang-orang yang diberikan utul kitab ini, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, mereka melempar, ya, mereka meninggalkan kitab yang dah diberikan, ya. Jadi mereka minta, bila dapat tak ikut apa yang mereka suka sebahagiannya, maka nabadha fariqun, ya. Kesan daripada itulah yang membawa pada pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tengok sinopsis, ya, apakah ringkasan bagi halaman nombor 16. Pada ayat yang ke-102 sehingga 103, kaum Yahudi mempraktikkan sihir dan mantra. Yang ini sebagai satu perkara yang perlu kita elakkan, yang kita perlu belajar. Dan mengapa mereka ambil sihir, mengapa mereka ambil mantra? Disebabkan mereka ini merasakan bahawa kitab yang diberikan pada mereka itu tidak cukup powerful. Yang itu yang menyebabkan mereka ambil benda lain sebagai perlindungan. Kita akan baca bersama. Ayat 104-105, etika berbicara kepada Nabi dan pihak yang menentukan baginda menjadi Rasul. Siapa yang pilih Rasul ni? Adakah orang Bani Israel ataupun sebenarnya sudah tentu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi di situ adalah penghujahan. Allah menemplak kepada orang yang suka main pilih-pilih sendiri je ni, ya. Itu yang kita nak baca. Maka mari kita tengok sama-sama ayat 102, panjang ayat tersebut. Jadi tuan-tuan bersedia, ya, dipimpin oleh Ustaz Tirmizi, insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran di seluruh dunia yang sedang menyaksikan My Quran Time ini, baca faham amal. Insya-Allah kita akan mula pada ayat 102, satu ayat yang cukup penting untuk kita tadabbur kerana ia berlega di dalam masyarakat kita hari ini, Ustaz, ya. Berlaku dalam masyarakat kita hari ini, iaitu tentang disebut tentang apa, Ustaz? Sihir. Allahu Akbar. Ya. Dan Ustaz, pastinya penonton tertanya, apakah hukum orang yang pergi tempat tukang sihir? Betul. Adakah sihir masih berlaku pada zaman sekarang ataupun dia hanya khayalan ataupun realiti? Mungkin penonton tertanya itu yang kita nak baca. Dan apa sebenarnya mindset orang yang terlibat dengan sihir, ya, dan sebenarnya siapa yang terkesan dengan sihir ini, ya. Adakah orang yang menyihir ataupun yang disihir? Yang kita doakan, tuan-tuan, kita tak ataupun terlibat dengan perkara ini. Amin. Okey, jom 102, satu ayat daripada surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ini adalah daripada ayat 102 Ustaz ya. Ayat ni panjang ya, sampai setengah muka surat kita baca tadi. Allah bercerita tentang wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Allah menyatakan dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi apa yang berlaku ini, bila kita baca sebelum ini ayat bercakap tentang nabadha fariqun, iaitu mereka mencampakkan sebahagian daripada isi kandungan daripada kitab. Mereka tidak memberi perhatian pada kitab. Apa kesan kalau Bani Israel tidak beri perhatian pada kitab, dia terlibat berminat pada kitab lain. Itu dia punya point ya Ustaz ya. Apakah tilawah mereka? Tilawah mereka ialah tilawah bersama syaitan. Allahu akbar. Ya, nauzubillahi min dzalik yang kita doakan orang-orang zaman sekarang, tuan-tuan kita beri perhatian pada al-Quran. Makin lagi kita kena kempen orang membaca al-Quran, memahami al-Quran. Mengapa? Kerana kalau mereka tidak membaca al-Quran, maka akhirnya mereka akan pergi ke satu lagi tempat, iaitu mengikut kepada tatlus syayatin, ya, tilawah daripada syaitan ataupun mengikut pada syaitan lah ya, ala mulki Sulaiman. Siapa Nabi Sulaiman? Salah seorang daripada nabi yang diangkat oleh Bani Israel. Kalau kita melihat pada negara Israel pun Ustaznya, mereka bercakap tentang temple, Solomon Temple, lebih kurang gitulah ya, tentang menunggu kepada Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini sebagai satu lambang mulia, tapi mereka ambil perkara yang tidak betul. Wama kafara Sulaiman, sebenarnya Nabi Sulaiman tidak kafir, walakinnasyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, iaitu syaitan ini mengajar sihir yang dipelajari daripada dua malaikat berada di kawasan Babylon ya, namanya apa? Harut dan juga Marut ya. Babylon ini kawasan sekarang Ustaz namanya Iraq lah ya. Itu sebabnya bercakap tentang teknologi sihir ini, kawasan-kawasan Timur Tengah sebenarnya amat mantap, tetapi ada orang pergi ke sana, ada orang pergi Mekah Ustaz, dia bukan nak cari Kaabah, bukan nak cari keredaan Allah, dia nak cari toyol dekat Mekah. Mekah ada juga kan perkara-perkara yang khurafat ini ya, pasal kita tahu di situlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situlah juga tempat Abu Jahal, Abu Lahab suatu masa dahulu. Nak ceritanya apa? Apabila bercakap tentang perkara ini, bercakap tentang ilmu, perkara ini bukanlah tiba-tiba dapat. Apabila kita banyak mempelajari Al-Quran, beri perhatian pada Al-Quran, banyak guna masa belajar daripada wahyu daripada Allah, maka kita tidak akan berminat nak belajar perkara-perkara ini. Tetapi bila nabadha fariqun, bila tinggalkan, campakkan sebahagian daripada isi kandungan ataupun tak beri perhatian, hanya beri perhatian waktu apa Ustaz? Waktu nikah, kan, baca Quran, waktu apa lagi? Waktu nak meninggal. Bila dibuat begitu, masa banyak kan, maksudnya setiap hari, kalau katakan waktu PKP Ustaz ya, masa banyak. Jadi ada orang yang pergi baca daripada Facebook ke, baca daripada website ke, perkara-perkara yang kadang-kadang merosakkan pemikiran. Dan ilmu yang paling rosak adalah apa? Ilmu yang dinamakan sebagai sihir. Itu yang dibincangkan di sini. Seterusnya, wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Bila malaikat ini nak mengajar, dia cakap awal-awal sebenarnya ilmu ini adalah fitnah, ujian, jangan kamu kufur. Dah ada disclaimer dah kat situ. Tetapi cabarannya apa? Bila perkara ada disclaimer pun, kata jangan pun, tetapi manusia dia akan ambil juga. Baru semalam bila saya tanya-tanya di Facebook ya, ada beberapa orang seorang kata pengalaman sahabat saya yang tak henti-henti dimangsakan dengan BMW. Dia ada BMW Black Magic Work. Dia ada satu pula
istilah baru ni Betul. yang tetap merujuk pada sihir Ustaz. Ya, sihir juga. Apa yang berlaku? Ilmu hitam dan sebagainya. Ilmu hitam, black magic apa sebagainya kan. Ada orang kata black magic, white magic lah apa semua tu kan. Tapi yang pentingnya ia ada kaitan dengan sihir. Sahabat saya tiada zuriat, ya, dihantar oleh ibu mertuanya, disihir hingga kanser rahim. Sampai tahap begitu sekali Ustaz. Kemudian disihir oleh adik ipar sendiri, hantar bomoh siam. Okay. Hingga sebelah badan seperti dilumur lada. Sampai tahap begitu sekali. Perkara ini adalah satu perkara yang amat menakutkan, ya, mengerikan. Tetapi kita nak belajar sebenarnya siapa yang berkuasa. Sihir ni power sangat ke? Ya, itu sebabnya nak minta Ustaz kalau boleh baca sekali lagi Ustaz, ya, daripada ayat fayata'allamuna minhuma, ya. Pasal di situ ada kaitan dengan memisahkan di antara suami isteri. Daripada situ Ustaz, ya, kalau boleh baca sampai ke hujung. Pasal ini cerita betapa sihir ini bahaya, tetapi ada yang lebih bahaya daripada bahaya sihir itu. Yang itu kita tengok dalam ayat yang kita nak ulang balik semula. Pasal ayat ni panjang, jadi kita mula daripada fayata'allamuna minhuma. Silakan Ustaz. Kita pasakkan lagi ayat fayata'allamuna minhuma, ya, sebelum dihuraikan lebih terperinci. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka mempelajari daripada kedua-duanya malaikat tadi, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Kesan daripada sihir ini memisahkan di antara seorang lelaki, seorang suami daripada isterinya. Ya, itu kesan antara tujuan sihir ini ialah apa? Kerana dengki. Dan beliau cakap tentang dengki ini kembali balik pada peristiwa Bani Israel. Bani Israel dengki, hasad, dia rasa dia yang paling bagus. Daripada perasaan-perasaan di hati ini, yang hati yang sakit inilah dia dijelmakan dengan belajar sihir untuk apa? Untuk merosakkan lagi. Antara punca dari sihir tadi tu dengki antara dengki. Dan sebenarnya bila Ustaz cakap berkaitan dengan dengki ni Ustaz, ya, itu sebabnya umat Islam sekarang ni dengkinya kuat Ustaz. Dengki kuat kecuali apa? Kecuali bila kita kembali pada Al-Quran, kembali pada kitab baca betul-betul, kita tahu bahawa sebenarnya buat apa nak dengki? Kan? Allah yang berkuasa, Allah bagi dia macam nama black magic tadi pula kan. Bagi dia, sebenarnya Allah boleh je bagi pada kita. Kan? Tak payah nak dengki. Dan kalau katakan dia dapat, kita tak dapat lagi, kita cakap alhamdulillah. Itu yang kita belajar daripada Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian dan syukur. Puji kalau Allah bagi pada orang lain, syukur kalau Allah bagi pada kita. Pasal in the end Ustaz, ya, akhirnya kita tetap juga tak dapat segala-galanya di muka bumi ini, tapi Allah beri macam-macam. Allah tawarkan macam-macam pada tuan-tuan yang berada di rumah, macam-macam bila kita sampai di akhirat nanti, menyebabkan hati kita jadi lebih sejahtera. Ya. Saya terkesan Ustaz bila Ustaz sebut tadi mula-mula tu nabadha fariqum, kesan daripada mereka buang meninggalkan Al-Quran, akhirnya mereka jadi baca juga tapi kita lain syaitan. Saya teringat satu ayat surah Az-Zukhruf begitu tepat dengan perumpamaan ini. Allah Taala sebut dalam surah Az-Zukhruf, wa may ya'shu an dzikrir rahman, orang yang tidak mengendahkan pelajaran daripada Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana. Allah Taala kata kami akan sediakan baginya syaitan yang akan jadi menyesatkannya, menghasutnya. Jadi kawan dia, qarin. Fahuwa lahu qarin, jadi teman yang rapat yang tak akan renggang. Betul. Maknanya kalau kita kata saya tak nak ikut Quran, tak apalah saya ikut akal saya, sebenarnya dia menjurus kepada situ. Jadi dua je, Quran atau qarin. Ustaz, ya. Jadi itu pilihan dan itu yang berlaku kalau kita tengok dalam ayat ini, ya, seterusnya bercakap tentang wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Kalau ada di kalangan kita tuan-tuan, ya, yang takut, saya takutlah sihir ni kan, takut kena keluarga saya apa sebagainya. Sebenarnya tidak ada dar ataupun mudarat kecuali dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Betul-betul Ustaz, ya. Ya, itu kena pegang betul-betul. Pasal ada orang kata, alang-alang orang dah ada sihir, saya pun kena belajar sihir lah, nak sihir lawan sihir. Kan? Itu bukan
kefahaman yang betul pasal semua ini dengan izin Allah ya. Nabi ada sekali tu pernah kena sihir, tapi lepas tu dengan surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Qul Huwallahu Ahad itu Nabi akhirnya dapat meleraikan ikatan-ikatan sihir yang dikenakan pada zaman Maknanya Nabi. kalau orang kena sihir, jangan cari tukang sihir pula untuk ubat. Betul. 3 kul. Ayat kursi dan sebagainya. Cari orang yang ataupun kalau kita sendiri beramal ya dengan panduan Al-Quran. Pasal ada juga orang dia cari orang yang nak halang sihir, orang itu pun mengamalkan sihir ataupun dia macam ada Al-Quran Ustaz. Tapi Quran terbalik-terbalik. Qul huwallahu tulis dengan bersimpang siur je. Yang bunyi kul je yang bunyi. Yang belakang tu tak faham dah. Ya. Dan ini boleh membawa kita kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Allah cakap dekat sini ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Allah ulang sekali lagi, sebenarnya mereka tidak boleh memudaratkan, tidak memberi manfaat ya. Padahal ini cerita sebenarnya walaqad alimu ya, apa yang mereka ketahui itu sebenarnya mereka memilih malahu fil akhirati min khalaq. Mereka sebenarnya apa? Siapa yang membeli menggunakan sihir itu nescaya tidak akan mendapat keuntungan apa pun di akhirat. Allah fokuskan di akhirat pasal dia di dunia Ustaz, orang mengamalkan sihir ni dia nampak macam dia dapat sesuatu. Dia dapat bunuh orang, dia dapat mengenakan orang macam tadi itu, dia menyebabkan wah bos benci dia, dia pun kena buang daripada tempat kerja. Dia dapat sikitlah dekat dunia. Tetapi di akhirat langsung tidak dapat. Kerana apa? Kerana ini adalah budaya syirik. Dan sihir ini Ustaz, dia ada yang peringkat besar, ada yang kecil-kecil itu, kecil-kecil tapi tetap juga syirik, besarlah juga ya. Apa contohnya ialah mengamalkan azimat. Kan dia kata kalau amal azimat ini minum ya nanti akan jadi kebal contohnya kan. Perkara-perkara tersebut kita kena jaga. Dan seterusnya walabi sama syarau bihi anfusahum walau kanu ya'lamun. Ini perkara yang paling teruk, ya'lamun, yang mereka ketahui. Kalau mereka ketahui, sebabnya perkataan yang kita nak tengok pada hari ini adalah perkataan apa? Alima. Perkataan hari ini alima, ain lam mim, satu perkataan yang banyak berulang di dalam Al-Quran 854 kali, yang maksudnya mengajar, ada kaitan dengan ilmu Ustaz ya. So doa tadi termasuk sekali. Termasuk. Subhanaka la ilma lana. Tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kami ya Allah. Jadi ilmu ini tuan-tuan sekalian ada yang bersifat nazari, teori, ada yang bersifat amali, praktikal dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam Al-Quran ini ada yang nazari, Allah beri konsep dekat sini. Bukan suruh praktik. Kan bila dapat tahu pasal ini sihir ni macam nak test lah. Bukan. Ini Allah cakap sihir bahaya, dielakkan pasal yang berkuasa adalah Allah. Kembali pada ayat Allah, jangan kembali kepada ayat syaitan. Itu yang berlaku bila orang hasad, nak macam-macam tapi tak nak kembali pada Allah. Dia nak bantuan daripada jin, daripada syaitan. Saya ada pengalaman Ustaz, anak murid sendiri dia dipakaikan satu tali hitam di pinggang. Saya kata tali ini untuk apa ni? Ini nenek saya pakai tak bagi buang, jangan buang. Untuk apa? Untuk jaga saya. Lalu bila saya begitu, saya tanya kepada nenek dia. Memang betul, nenek tu beranggapan bahawa tali pinggang itulah yang akan menjaga cucu saya. Betul. So saya rasa satu benda yang sangat berlega dalam masyarakat kita hari ini dan ia cukup bahaya kalau tidak dirawat Ustaz. Ya. Kadang-kadang dia buat begitu Ustaz ya. Dia camouflage. Dia selindungkan dengan apa? Dia letak tali tu pasal nak tengok dia membesar ke tidak. Dia satu, dia cakap nanti kamu pakai ni agar nak tahu kamu ni dah makin besar ke tak besar. Kan? Selindung. Tapi dalam niatnya adalah untuk apa? Untuk pelindungan daripada syaitan ataupun daripada jin. Perkara-perkara ini mengapa jadi begitu tuan-tuan? Bila kurang baca Al-Quran, kurang kefahaman, sebenarnya Allah berkuasa. Sebenarnya Allah kan berkuasa jaga segala-galanya, termasuk jadikan jin dan manusia ya. Tetapi dia pula pergi yakin pasal dia rasa macam bila dengan jin, nampak jin boleh masuk dalam manusia dan boleh merasuk, dia rasa wah real lah jin ni berkuasa. Tapi sebenarnya tuan-tuan, berbanding dia merasuk tu dengan Allah menjadikan alam ini, Allah menjadikan jin yang boleh masuk merasuk itu, kalau dia faham betul-betul, tidak mungkin dia berpaling ataupun bersama dengan syaitan ataupun dengan jin, kerana tetap juga makhluk sesama kita. Dan ini kita akan dapat
macam mana kita nak bina perkara ini, itulah namanya iman. Dan iman inilah yang kita bina macam mana tuan-tuan yang berada di rumah, yang tuan-tuan baca sekarang ini adalah ayat Allah. Bila cakap tentang ayat Allah, ayat ini maksudnya Ustaz ialah selain daripada ayat yang kita baca, maksudnya ialah kebesaran Allah. Makin kita baca banyak ayat Allah dalam Al-Quran, kita akan rasa ya Allah, engkau memang amat azim, besar. Tidak ada sesiapa yang boleh mengganggu, walaupun sihir, walaupun jin, ya. Dan Allah cakap sebenarnya kalau mereka tahu, mereka lah paling rugi sekali, ya, dapat sikit, akhirat nanti terus langsung tak dapat apabila mereka mengamalkan sihir ini. Moga-moga kita makin kuat dengan Al-Quran, kita terjauh daripada amalan sihir. Bertemu kembali kita My Quran Time, baca, faham, amal. InsyaAllah. Bahaya Ustaz. Subhanallah. Masya-Allah Ustaz. Teruk tu kan. Allah. Baik, kita kembali dalam My Quran Time. Satu persoalan yang begitu penting untuk kita menelusuri bagaimana kita melihat syirik dan juga sihir ada kaitan yang rapat. Saya tengok sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah kamu dengan 7 dosa yang besar. Hadis Abu Hurairah, hadis sahih. Yang pertama, sahabat tanya, apakah dosa besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasihru, dan sihir ini. Bagaimana Ustaz melihat kaitan rapat syirik dan sihir tadi Ustaz? Ya, maksudnya apabila seorang itu dia rasakan Allah ini macam tak cukup powerful, okey, melindungi, jaga saya apa sebagainya, maka dia kena carilah sumber-sumber lain daripada jin, syaitan untuk dapat apa yang dia nak jadi pengasih contohnya, kan. Rasa macam suami isteri tak berapa ngam sangat, saya nak bagilah dia sayang pada saya, maka ada orang yang mencari jin terlibat dengan sihir, padahal sebenarnya kembali kepada Al-Quran, buat apa yang ada, dua-dua macam tuan-tuan berada di depan kaca TV, ya, kita boleh memaafkan kekurangan, itu adalah rahmah daripada Allah SWT. Moga-moga kita dijauhkan, Ustaz. Masya-Allah. Baiklah, sidang penonton sekalian, untuk segmen tajwid, kita ambil masa sikit untuk segmen tajwid, iaitu kesalahan yang khafi, yang tersembunyi ataupun kesalahan-kesalahan yang kecil. Boleh kita perhatikan di skrin kita berkenaan dengan ta'arif ataupun apakah yang dimaksudkan dengan kesalahan yang tersembunyi, iaitulah kesalahan ini tidak membawa kepada perubahan makna seperti meninggalkan dengung, kadar harakat mat tidak sempurna, tebal dan nipis, tafkhim dan tarqiq dan sebagainya. Contoh kalau kita baca waladdallin dalam surah Al-Fatihah, maka itu kesalahan itu tidak sampai berubah makna. Kita memendekkan tidak cukup 6 harakat ataupun 4-5 harakat, itu kesalahan yang kecil yang tidak bawa perubahan kepada makna. Maknanya kalau lawan kepada kesalahan kecil ni kesalahan yang besar. Disebut kesalahan jali. Itu kesalahan yang jelas. Itu semua orang boleh faham. Orang awam pun boleh faham. Dia tak belajar tajwid sangat pun dia boleh tahu kesalahan tu. Contoh dia baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Ini jangan kata Bilal, satu masjid boleh tegur. Boleh tegur kan? Mana ni kesalahan yang begitu jelas. Contoh dia baca bismillahirrahmanirrahim. Itu kesalahan yang semua orang tahu. Adapun kesalahan yang kecil ini kesalahan yang orang-orang yang mendalami dia dapat tahu. Seperti dia baca anta maulana, dia meninggalkan dengung pada kalimah nun yang mati bertemu dengan ta. Maka kesalahan ini tidaklah sampai bermakna, walau macam mana pun sangat afdal kalau ia ditinggalkan. Kesalahan ini juga berkaitan dengan talaqi musyafahah, bagaimana kita mengambil ilmu Al-Quran tersebut supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, kerana tidak syak lagi bila kita baca Al-Quran kita mungkin terdedah
dengan kesilapan. Maklumlah kita manusia biasa yang tidak lepas daripada kesilapan, tetapi sebaik-baik kesilapan tu kita belajar untuk memperbaiki. Alhamdulillah My Quran Time kita ambil sedikit, mencuri masa sedikit Ustaz untuk nak sebut tentang sedikit tentang ilmu tajwid. Mudah-mudahan dapat meningkatkan lagi insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Tapi hari Sabtu tu kita ulang kaji betul. Kita bagi kita baca semua sebahagian besarnya. Baik. Jadi alhamdulillah itu adalah bahagian tajwid kita Ustaz dan kita nak menyambung kepada halaman 6 kita, 16 halaman 16 kita, iaitu ayat 103 hingga ayat 105. Silakan Ustaz untuk membacakan. Dan bila Ustaz cakap tentang apa tadi, lahnul khafi itu yang sembunyi, sebenarnya nanti bila Ustaz sampai kepada ayat 104 itu ada perkataan ra'ina, itu sebenarnya boleh membawa pada jali juga yang besar pasal dia ra'ina dengan ra'ina, ada ain tu dua harakat, maksudnya berbeza. Tapi kita baca dululah Ustaz. Sebab tu saya bila di awal tadi saya menyebut ra'ina, saya tak sebut maksud dia. Itu Ustaz boleh perincikan nanti Baik, okey. insya-Allah. 103 hingga 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 103 hingga 105 itu menyambung kalau ayat 104 itu ataupun 103 menyambung kisah sihir tadi Ustaz Jadi sihir ini datang apabila seseorang itu dia membuang sebahagian ataupun keseluruhan Al-Quran. Maksud buang itu bukan buang Quran dalam tong sampah, itu satu hal tapi dia tidak beri masa untuk Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time, kemudian tuan-tuan semak lagi, ada yang ikut sampai pukul 5, ikut lagi pukul pukul 10 malam, pukul 6 pagi Jadi tuan-tuan ambil masa lebih dengan Al-Quran ini, sebenarnya ini akan membantu umat. Membantu umat, minimum diri kita, keluarga kita, tapi membantu umat ini kerana apa? Kerana terjauh daripada sihir. Tak nak dah sihir ni pasal apa? Pasal dah tahu dah, kalau kita tengok ayat 103, walau annahum amanu wattaqau, kalau mereka tahulah sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. Jadi iman ini perlu diikuti dengan takwa. Iman ni dari segi konsepnya saya percaya, tapi mesti dilaksanakan. Itu namanya takwa. Laksanakan apa yang kita percaya daripada keimanan kita kepada 6 perkara dalam rukun iman itu. Maka apa Allah cakap? Lamathubatun min indillahi khair. Subhanallah. Amat menarik perkataan ini. Lamathubah ini maksudnya Ustaz ialah thawab, pahala yang banyak bila disampaikan dalam bentuk begini kalau kita belajar sikit bahasa Arab, lamathubatun ini dalam bentuk yang begini dia menunjukkan benda yang luas, banyak ganjaran, bukan satu ganjaran, bukan thawab tapi lamathubatun min indillah. Sebenarnya boleh cakap minallah boleh ataupun indallah, indillah min ind ataupun indallah boleh, tetapi Allah gabungkan sekali min indillah, nak ceritanya ini betul-betul daripada Allah ganjarannya. Jadi ganjaran, kalaulah tuan-tuan yang berada di rumah dengar Quran Time, setiap kali Quran Time dengar dapat RM100 masuk akaun Ustaz.
okey. Oi, kalau begitu rasanya dekat Facebook mungkin sekarang ni dah ada beratus ribu kot. Kan, dengar Quran Time 1 jam, ya tahu ini akaun Facebook namanya Ahmad Solihin. Okey, kita masuk RM100. Sudah tentu ramai orang akan buat begitu Ustaz ya, tapi lebih daripada itu bukan RM100. Daripada Allah ini lamathubatun, bukan sekadar satu ganjaran tapi banyak ganjaran, dan ini spesifik hadiah daripada Allah. Daripada Allah, dari sisi Allah. Nak ceritanya, kalau kita dapat yang begitu, dah cukup, tak payah dah nak gunakan sihir untuk dapatkan naik gaji ke, nak dapat perhatian ke, apa-apa semua tu tak perlu dah. Tetapi kalau Quran ditinggalkan, dia akan rasakan bahawa dia fokus kepada ganjaran daripada manusia. Misalnya, dan di hujung itu Allah cakap, ataupun sebelum hujung, khair, confirm baik. Confirm baik daripada Allah. Tapi daripada manusia ataupun yang ilmu tadi itu, daripada syaitan, dia dapat macam baik di dunia, dapat sikitlah ya, tetapi akhirnya langsung tak dapat apa-apa bila sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Jadi kalau hujung ayat 102 ada lau kanu ya'lamun, ayat 103 tadi lau kanu ya'lamun, pasal apa? Pasal bercakap tentang alima yang perkataan kita belajar tadi Ustaz ya. Dia bukan sekadar tahu di akal ataupun di minda kita, tapi di hati juga. Itu sebenarnya. Sebabnya ada orang kata bahawa saya tahu kena sembahyang. Itu saya tahu tu dekat sini. Tetapi kalau saya tahu dekat sini, ya Allah saya tak sembahyang lagi lah, saya lambatlah sembahyang. Itu dah sampai ke sini. Dan bila dah sampai ke sini, itu tandanya hati kita ini tidak sakit. Hati kita ini hidup sebagaimana kita belajar daripada halaman nombor 2. Hati yang hidup itu akan pasti berjaya. Dan seterusnya Ustaz ya, kalau kita tengok istilah yang Ustaz beritahu tadi ayat 104, wahai orang-orang beriman. Kali ini Allah terus fokus pada orang beriman. Amanu la taqulu, jangan cakap ra'ina. Dia tak ra'ina, ain tu berapa harakat Ustaz? Ain tu tidak ada harakat. Ra tu 2 harakat. Ra 2 harakat, ain 1 harakat. Na 2 harakat. 2 harakat ya. Jadi kalau bacanya panjang, ra aina 2 harakat, dia jadi maksud lain. Maksud ra'ina itu maksudnya perhatikan kami ya. Tapi bila dipanjangkan sikit, dia jadi apa? Penggembala kami. Penggembala, daripada perkataan ra'in, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin ya. Ra'in itu daripada perkataan penggembala. Jadi bila ra'ina, penggembala kami. Jadi dia nak mengejek Nabi. Nabi tolong bagi masa sikit pada kami. Ra'ina kalau guna perkataan itu sebenarnya bercakap penggembala kami, mai sini. Dia twist perkataan itu, dan bagi kita yang membaca ayat ini, apa yang perlu kita ambil perhatian, jangan cakap begitu, jangan twist perkataan kita, tapi cakaplah waqulu zurna. Nabi tolong bagi perhatian sikit, tolong tengok sikitlah ya, saya ada masalah ni apa sebagainya. Penggunaan perkataan itu amat penting zaman sekarang Ustaz. Dia kalau anak-anak muda ke, kadang-kadang anak-anak tua pun ada, dia ada perkataan SIAL ya, tapi dia tukar. Dia jadi SIAK kan, ataupun SIUL, dia jadi lain ya. Padahal sebenarnya masih lagi niatnya adalah apa? Untuk menyatakan SIAL. Okey. Perkara itu pada adik-adik yang berada kat sekolah ya, jangan diamalkan perkara tersebut. Kadang-kadang dia tak cakap BABI. Dia cakap BABAS. Dia tukar. Kau ni babas, dia cakap gitu kan. Tapi dalam hati siapa tahu? Allah tahu. Dan ini bukan ciri orang beriman. Orang beriman dia cakap yang terbaik, dan kalau perkara itu menimbulkan fitnah, orang beriman dia akan senyap. Senyap. Pasal apa? Pasal kalau dia menimbulkan fitnah, ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah cakap wasma'u, dengarlah, walil kafirina adzabun alim. Orang kafir ini, satu, dia suka main perkataan untuk menghina Nabi, satu. Yang kedua, dia tak nak dengar. Jadi bagi tuan-tuan yang mendengar pada hari ini, tahniah saya ucapkan, mendengar tentang Al-Quran, perkataan kita sepatutnya akan berubah ya. Kita akan cakap perkara yang baik, ataupun kalau rasa tak pasti baik ke tak baik, senyap dahulu. Contohnya lah, kalau kita rasa macam kita nak marah Ustaz ya, nak marah tak anak ni, nak marah ke tak nak marah, nak marah ke tak nak marah kan. Kalau kita ambil pelajaran daripada ayat ini, sebenarnya kita tahan dulu. Khawatir marah itu bukan sekadar tegur nasihat, tetapi dia menyakitkan hati, menyebabkan pelbagai kemusnahan berlaku di dalam sebuah
rumah yang bahagia itu sebut, ya. Jadi itu adalah ayat 104 dan ayat 105. Nak minta ustaz ulang balik ustaz, ya. Okey. Cerita pasal apa ni? Orang ahli kitab, orang musyrik, ahli kitab ni sebahagian, ya, bukan semua, ya, sebahagiannya, dan orang musyrik confirm mereka ini memang tak puas hati kalau orang beriman dapat kelebihan. Salah satu kelebihannya apa? Diberi pilihan, dipilih nabi daripada orang Arab, ya. Okay. Dan orang Islam ini mendapat rahmat. Dia tak puas hati. Okay. Apa-apa kelebihan pada orang beriman, mereka tidak puas hati. Tapi sebenarnya siapa yang patut memilih ni? Ya, nak pilih siapa jadi rasul, siapa dapat rahmah ni? Adakah kita yang cakap pada Tuhan tolong bagi rahmah pada orang itu, ataupun sebenarnya itu milik Allah? Jadi Allah menjawab dalam ayat ini. Jom tuan-tuan di rumah, ayat 105 kita baca sekali lagi agar kita pun jangan main pilih-pilih. Ya Allah, tolong bagi rahmat pada dia. Mengapa engkau tak bagi rahmat pada aku? Jangan begitu. Sila Ustaz. Masya-Allah, ini satu sifat tercela Allah Taala kita tentang sifat tercela orang-orang yang tidak beriman ini, supaya pengajaran ini kita tidak meniru perbuatan Jangan mereka. tiru. Tak tiru perbuatan mereka yang tidak akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat. Jom sama-sama kita hayati 105. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan daripada Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik kurniaan yang besar. Inilah isi kandungannya untuk kita mengetahui apakah sikap ahli kitab. Bukan semua tuan-tuan, ya, bukan semua. Allah cakap kat sini ma yawaddul ladzina kafaru min. Bila ada perkataan min itu maksudnya sebahagian sahaja ahli kitab ini yang kufur. Dan kalau orang musyrik itu memang confirm lah, ya. Yang musyrik ini maksudnya yang menyembah berhala, ya, agama-agama yang menyembah berhala ini, yang itu confirm dia tidak suka diturunkan khair daripada Tuhan kepada umat Islam. Pasal dia rasakan bahawa dialah yang special. Kalau tidak, mengapa dia ambil agama tersebut, ya, sebagai keimanan dia. Jadi Allah menyatakan ma yawaddul ladzina kafaru. Yawaddu itu daripada perkataan mawaddah, Ustaz, ya. Biasanya kalau orang nak berkahwin, dia akan ingatlah surah Ar-Rum cakap tentang mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu tenang, mawaddah tu kecintaan yang amat tinggi, dan rahmah itu kasih sayang walaupun orang pasangan kita dah tua, dah sakit-sakit, dah tak cantik, tak handsome lagi, tapi masih lagi kita berkasih sayang. Itu namanya rahmah. Itu fasa hujung-hujung. Kalau ada rahmah, ada tuan-tuan yang mungkin umur dah 50 60 tahun masih lagi berkasih sayang, itu bukan sekadar mawaddah, itu namanya rahmah. Turun daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang-orang kufur di kalangan ahli kitab, ya, dan juga orang musyrik ini, mereka ni memang tidak suka langsung. Itu istilahnya, tak suka langsung. Jadi Allah bongkar perkara ini pasal mungkin tuan-tuan ada yang kata, saya ada je kawan saya daripada kalangan orang musyrik, ya, mungkin daripada agama Hindu ke, daripada agama yang pelbagai, ataupun daripada ahli kitab ini orang Kristian ke, orang Yahudi ke, ya. Saya rasa macam dia okey je, dia cakap dengan saya okey. Memang okey dari segi luaran, tetapi dari segi akidah sudah tentu kalau dia betul-betul, dia betul-betul, ya. Pasal bila cakap ahli kitab ini bukan semua. Ada di kalangan mereka baca Bible, dan mereka memang menanti-nanti mencari kebenaran, dan bila dia bercakap dengan kita, dia tunjukkan akhlak mulia, kita pun tunjuk akhlak mulia, kita boleh berborak, maka kesannya akhirnya dia berminat
kepada Al-Quran ini sendiri. Itu peranan kita bagi tuan-tuan, kita menunjukkan akhlak yang terbaik pada orang musyrik. Apakah yang perlu kita tunjukkan? Walaupun kita tahu rahsia ini di dalam hati mereka, tapi di luaran kita tidak boleh kata kalau macam tu kita pun tidak boleh berakhlak dengan mereka. Dekat KLCC nanti saya jumpa saja Hindu okey saya tolak dia. Adakah begitu? Bukan. Allah beritahu perkara ini untuk apa? Untuk kita mengambil pelajaran. Jangan kita buat apa? Jangan kita benci kepada orang lain, tetapi kita berkasih sayanglah. Kita kesian tengok dia tak dapat Al-Quran. Dia tak suka kita dapat Al-Quran, tapi kita kesian dia tak dapat Al-Quran. Itu mindset yang kita perlu bina. Lebih daripada itu, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah cakap Allah yang pilihkan, khususkan nak beri rahmat pada siapa yang dia nak. Maksudnya Allah yang pilih. Allah khususkan nak bagi pada nabi ke, nak bagi pada orang ini ke. Bila Allah cakap begitu, kesannya apa? Kita jangan berdengki macam Bani Israel. Dia dengki, dia kalau boleh nak minta Allah tolong bagi pada dia aku. Kan? Tetapi sebenarnya Allah boleh bagi pada kita, syaratnya apabila kita beriman, beramal soleh. Itu penting. Beriman, beramal soleh, itulah yang menyebabkan kita insya-Allah layak mendapat rahmat Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Orang Bani Israel, Yahudi, dia kata we are the chosen one. Kita yang mendapat fadal, kurniaan yang besar. Tapi sebenarnya mereka claim sendiri bukan daripada Allah. Kalau mereka nak dapat kelebihan daripada Allah, mereka kenalah dekat dengan Allah. Jangan dengki, tak puas hati, siap lawan lagi dengan Allah. Moga-moga kita jauh daripada perkara tersebut. 3 perkara yang kita ingin ambil daripada halaman 16 ini sebagai pelajaran kita. Yang pertama, bagi kita sama-sama saksikan. Daripada ayat yang ke-102, resolusi kita ialah jangan kita terlibat, elakkan terlibat dengan sihir walaupun nampak seperti ada manfaat short sighted, short term di dunia ini. Yang pertama, pada ayat 104, jaga perkataan agar tidak menyindir atau memperolok-olokkan orang lain, termasuklah menukar perkataan untuk menampakkan seperti okey tetapi sebenarnya ingin mengutuk, ingin mengecam kepada orang lain. Itu bukan akhlak orang beriman. Dan yang ketiganya, jangan dengki pada orang lain, kerana itu rahmat daripada Allah. Rahmat Allah amat luas. Allah boleh bagi pada kita macam-macam dalam hidup kita ini. Jadi Ustaz, kalau boleh kita berdoa agar perkara ini Allah lindungi kita jadi yang terbaik berpandukan Al-Quran pada halaman 16 ini pada hari ini. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sebelum saya berdoa, saya mengajak diri saya dan juga sidang penonton-penonton sahabat Al-Quran untuk sentiasa kita mengamalkan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-muawwidhatain Ustaz. Ya, betul. 2 qul iaitu qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bin nas. Boleh juga baca 3 qul. Antaranya sebelum tidur kita boleh baca 3 kali dan juga selepas solat kita membacanya. Juga kita boleh ditambah dengan ayat kursi. Mudah-mudahan kata para ulama antara fadilat ni, kelebihan dia boleh membatalkan sihir itu. Kerana sihir itu adalah tipu daya. Betul. Yang diasaskan oleh syaitan. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa, dan tipu daya syaitan adalah sangat lemah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri panduan kepada kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin ada yang kata saya pun dah beramal dengan ini tapi masih lagi ada sakit ke apa sebagainya. Satu perkara yang tuan-tuan jangan benarkan sakit adalah jangan sakitkan iman kita. Kan, sampai kata ya Allah, aku rasa dahlah dengan kau ni aku minta tak dapat. Kita terus pasal apa? Pasal yang sebenarnya paling rugi bagi orang yang terlibat dengan sihir ialah kerana dia menggadaikan iman mereka. Maka Ustaz, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah, alimil khafiyat, rafi'id darajat, dhil arshi yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan dosa kecuali kau ampunkan dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan kejahilan, ya Allah, kecuali kau berikan kepada kami ilmu yang benar, ya Allah.
Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam keadaan kesesatan, Ya Allah, kecuali kau berikan kepada kami petunjuk, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kekufuran, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang benci kepada kekufuran, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang benci kepada kesyirikan, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami cinta daripada petunjuk-Mu, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah daripada kami kejahatan-kejahatan daripada hasad dengki manusia dan jin, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami daripada kejahatan sihir, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang benar, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang sempurna, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau berikan iman kami disakiti ini, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau sakiti iman kami, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami iman yang benar, yang khusyuk kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah, Ya Allah. Kami bertawakal kepadamu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Bacaan doa sebentar tadi, moga-moga Allah melindungi kita daripada kejahatan hasad, daripada manusia, daripada jin, ya. Dan kita kembali pada Al-Quran sebenarnya adalah untuk kita sama-sama menghargai dan menjaga hati kita daripada tilawah, ya, mengikut kepada syaitan. Dan itu sebabnya tuan-tuan, salah satu daripada inisiatif untuk kita menguatkan kumpulan bersama Al-Quran ialah Sahabah Al-Quran, ya, sebagai satu inisiatif usaha untuk kita bersama, ya, bersahabah dengan Al-Quran dan terus kita beraktiviti mengingatkan antara satu sama lain. Tuan-tuan yang berada di depan kaca TV ataupun di Facebook boleh ikuti grup social media di Facebook Sahabah Al-Quran, di mana di situ nanti kita akan berbincang lagi, ya. Mungkin kita 1 jam ini tapi ada persoalan, ada pertanyaan, kami cuba, ya, kita cuba sesama kita, ya, bukan sekadar bersama saya, bersama ustaz, tetapi sesama kita boleh membantu kerana kita adalah sahabah. Kita bersama Al-Quran dan kita kalau boleh berukhuwah, bersahabah, berbaik agar Allah pelihara kita di sini sampailah ke akhirat sana. Dan lebih daripada situ, tuan-tuan boleh mengikuti koleksi, ya, program My Quran Time ini, satu di Facebook TV Al-Hijrah, ya, dan kemudian di My Quran Time Facebook juga, di Instagram, di YouTube juga tuan-tuan boleh ikuti, bagi memastikan tuan-tuan boleh mengikuti, ya, siri-siri sebelum ini. Dan sudah tentu kita masih lagi ingin terus menyebarkan kandungan Al-Quran ini. Kita nak bawakan mushaf ini ke mana-mana, ya, ke balai polis sudah kita bawakan, alhamdulillah, tapi kita nak bawa lagi ke tempat-tempat lain seperti ke hospital, pusat komuniti, sekolah, ke surau, mana-mana tempat yang memerlukan Quran yang ada terjemahan, agar bila baca sedikit faham, dan kemudian kalau mereka merujuk balik kepada YouTube koleksi My Quran Time, faham sedikit, oh rupanya sihir ini wujud kerana orang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Alkitab. Difaham sedikit, moga-moga masyarakat kita terus mantap, ya, terus maju, ya, bersama dengan wakaf Al-Quran ini, ya. Jadi tuan-tuan boleh saksikan nombor akaun, boleh bekerjasama, ya, agar misi ini kita pegang bersama, kita bawa bersama, meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita bertemu lagi ulangan pada jam 5 petang, 10 malam, ya, dan juga 6 pagi. Kita bertemu lagi insya-Allah pada halaman seterusnya, halaman 17 pada hari esok. My Quran Time, baca, faham, amal. Amal. Terima kasih.